Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita yang ke-23 pada malam ini. Dalam sama-sama kita ingin meneruskan perbahasan kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima. Bab kelima adalah berkaitan dengan taharah ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai bersuci. Sebelum saya mulakan pada malam ini, just kita ulang kaji sikit. Pada minggu lepas kita bahaskan sesi lalu berkaitan dengan kita kupaskan, kita jelaskan tentang intipati daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 sebagaimana yang dinukil oleh sang pengarang. Apabila kita sebut tentang taharah, apabila kita sebut tentang berwudu, kan? Salah satu ayat yang amat relevan dengan perbincangan tentang hukum hakam berkaitan dengan taharah bersuci adalah surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Itu merupakan topik perbincangan kita pada sesi lalu. Pada hari ini insya-Allah taala kita nak kongsi lebih kurang tiga perbahasan sebagaimana yang dimuatkan dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan. Antara perbahasan yang diketengahkan oleh sang pengarang adalah berkaitan dengan pengertian taharah. Jadi bila para ulama menggunakan istilah taharah dalam kitab-kitab fiqh, apakah yang mereka maksudkan? Jadi sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, dia menukil makna bagi perkataan taharah baik daripada sudut bahasa maupun daripada sudut istilah. Daripada sudut bahasa, taharah ada kaitan dengan makna bersih. Ada kaitan dengan makna suci daripada benda-benda yang kotor. Daripada sudut istilah pula, kan, menurut para fuqaha kita, para ulama fiqh, mereka mengatakan taharah adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang seerti dengan kedua-duanya. Jadi mengangkat hadas, sebagaimana kita maklum, pembahagian hadas terbagi kepada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kan? Kita mengangkat hadas. Hadas kecil, kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk sebagai contoh, itu termasuk dalam hadas kecil. Ataupun kita melakukan perkara-perkara yang termasuk dalam hadas besar, kan, seperti janabah ataupun junub. Jadi taharah mengangkat hadas, baik yang kecil ataupun yang besar. Atau menghilangkan najis. Termasuk dalam pengertian taharah juga adalah menghilangkan najis. Najis yang ada pada anggota badan kita, najis yang ada pada pakaian kita, kan? Menghilangkan najis. Atau yang seerti dengan kedua-duanya. Jadi sebahagian di kalangan para ulama, mereka jelaskan yang dimaksudkan dengan seerti dengan kedua-duanya adalah seperti bertayamum. Kan, dalam bahasa Inggeris kita panggil dry purification. Sebagai ganti bagi mengambil wuduk. Kan? Itu merupakan istilah taharah sebagaimana yang diberikan oleh para alim ulama kita.
Perbahasan kedua yang dimuatkan juga oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang pembahagian taharah. Kan? Jadi berdasarkan ta'rif yang diberikan tadi, taharah ni kita boleh lihat daripada dua sudut. Pertama adalah mengangkat hadas. Baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Hadas yang kecil, cara mengangkatnya kan adalah dengan mengambil wuduk sebagaimana yang telah kita kongsi pada minggu lalu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah ajarkan tata cara, Allah ajarkan apakah anggota-anggota badan yang wajib dibasuh dan yang wajib disapu ketika mana kita mengambil wuduk. Kemudian mandi junub. Bagi hadas besar pula, tak memadai dengan hanya kita berwuduk. Bagi hadas besar, dia perlu kepada mandi janabah. Ataupun digunakan istilah mandi junub ataupun mandi hadas besar. Ataupun dengan bertayamum. Kita kalau nak berwuduk, kalau tak ada air, boleh bertayamum. Menggunakan debu tanah. Ataupun ada air tapi kulit kita tak boleh kena air, maka boleh juga bertayamum. Sama juga dengan mandi hadas. Kalau kita dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kemudian tak ada air, kan? Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah bertayamum. Kan? Iaitu kita menyapu muka kita dan kita menyapu juga kedua tangan kita. Termasuk dalam pembahagian taharah adalah menghilangkan kekotoran. Kan? Hilangkan najis yang ada pada tubuh badan kita, yang ada pada pakaian kita, kan? Yang ada pada tempat solat kita, maka hendaklah dibersihkan, disucikan. Kan? Jadi taharah boleh dilihat daripada dua sudut. Pertama ada kaitan dengan mengangkat hadas, baik yang berkaitan dengan hadas kecil ataupun besar. Dan yang kedua ada kaitan dengan menghilangkan kekotoran yang ada pada tubuh badan, pakaian dan juga tempat solat kita. Itu merupakan juga perbahasan yang dikongsi oleh sang pengarang kitab ini. Perbahasan yang ketiga yang turut dikongsi oleh sang pengarang kitab ini adalah tentang cara membersihkan najis selepas qada hajat. Jadi lepas kita qada hajat, lepas kita buang air kecil, buang air besar, bagaimanakah cara kita membersihkan anggota badan kita daripada najis? Jadi kata sang pengarang, hukum asal harus beristinja dengan air mutlak atau menggunakan benda keras lagi kesat yang dapat menghilangkan najis. Jadi hukum asal kalau kita qada hajat, kalau kita buang air kecil, buang air besar, cara untuk membersihkan najis adalah dengan kita beristinja, dengan kita menggunakan air. Itu asal. Pada zaman Nabi SAW, diberikan juga kebenaran bagi orang-orang Islam, especially yang berada kat padang pasir. Kan? Kadang-kadang sukar untuk mendapatkan air. Lalu apakah yang mereka gunakan selepas mereka qada hajat? Bagaimana mereka membersihkan tempat najis mereka? Salah satu cara yang mereka gunakan pada zaman lampau adalah batu. Especially kehidupan dekat padang pasir. Nabi SAW membenarkan para sahabat menggunakan batu untuk membersihkan tempat najis mereka. Pada zaman ini, tak semestinya kita gunakan batu. Kita gunakan air. Dalam masa sama juga kata para ulama, tapi kalau air tak ada, kita juga boleh gunakan bahan-bahan yang lain kan, untuk membersihkan najis kita, asalkan bahan yang kita gunakan tu boleh mengesat, boleh menghilangkan najis kan selepas qada hajat. Itu termasuk dalam wasilah. Dan para ulama silam kita, mereka mengatakan
Yang lebih afdal, yang lebih sempurna adalah dengan menggabungkan kedua-duanya sekali. Especially pada zaman dulu kan. Orang-orang yang tinggal kat padang pasir, Nabi izinkan gunakan batu. Jadi sebagian ulama silam mengatakan berpandangan adalah baik kalau dapat digabungkan antara penggunaan batu dan juga menggunakan air ketika mana beristinja. Kan? Tapi pada zaman ini tak semestinya kan kita gunakan batu. Kan batu dibenarkan kan especially pada zaman dahulu para sahabat Nabi SAW, orang-orang Islam yang tinggal di padang pasir. Dan apabila Nabi SAW membenarkan penggunaan batu kan dalam membersihkan tempat najis selepas qada hajat, maka di sana juga ada beberapa syarat-syarat ataupun garis panduan yang diletakkan oleh para ulama kita. Antaranya adalah batu dan seumpamanya itu adalah kering dan digunakan sebelum najis yang keluar dari kubur dan dubur itu menjadi kering. Itu antara garis panduan yang diletakkan oleh sebahagian di kalangan para ulama kita. Sebagaimana saya katakan tadi tak semestinya menggunakan batu kan. Boleh juga menggunakan bahan-bahan yang lain asalkan dia boleh fulfill the same purpose, iaitu dapat membersihkan tempat najis tersebut. Yang kedua, najis yang keluar tidak melewati ataupun mengalir keluar daripada papan punggung ataupun kepala zakar dan tempat keluar kencing perempuan. Itu juga dimuatkan, disebutkan dalam kitab Dr. Muhammad Rafiqi ini. Yang kedua. Yang ketiga, najis tersebut tidak berpindah daripada tempat keluar najis ketika ia keluar. Dan yang keempat, bilangan batu ataupun seumpamanya tidak kurang daripada 3 biji batu. Boleh gunakan 5, boleh gunakan 7, boleh gunakan 9, kan? Asalkan bilangan yang ganjil, asalkan dapat menghilangkan najis tersebut. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, penggunaan batu ni semua adalah bahan-bahan yang mudah didapati, especially bagi para sahabat Nabi SAW yang tinggal di padang pasir. Kan kita kat Singapura ni berpadalah dengan kita menggunakan air, ataupun kalau tak ada air, boleh juga menggunakan bahan-bahan yang lain yang boleh serve the same purpose untuk membersihkan tempat najis kita. Dan apabila kita melihat kepada perbincangan para ulama kita dalam qada hajat ni, dalam kita buang air kecil ataupun besar, di sana ada adab-adab yang tertentu. Kan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para ulama kita yang terdahulu. Kan kalau kita boleh tambah, kita boleh recap sikit, kan ketika mana kita qada hajat, buang air bila masuk kat tandas ataupun pergi kat tempat yang nak buang air itu, kita diajarkan agar masuk ke dalam tempat tersebut dengan menggunakan kaki kiri dan bukan kaki kanan. Dan Nabi SAW ajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan, daripada kalangan jantan dan juga daripada kalangan wanita. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antara adab qada hajat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita ni kalau boleh elakkan daripada buang air di air yang tenang. Kan kalau ada sumber air kan yang suci, yang tidak kotor, kalau boleh elakkanlah daripada buang air dekat tempat tersebut. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yartasilu fihi. Jangan seseorang itu buang air kecil di air yang tenang, air yang tidak mengalir, kemudian dia mandi daripada air tersebut ataupun kemudian dia mengambil wuduk daripada air tersebut. Itu adalah satu pembaziran. Kan kita buang air kecil kan dekat satu tempat ni yang mengandungi air,
Kemudian because of air tersebut, air yang suci tersebut terkena najis kita, maka jadilah sumber air tersebut dia menjadi najis lalu tidak dapat dimanfaatkan untuk bagi perkara-perkara yang lain. Lalu dilarang oleh Nabi SAW. Antara adab qada hajat juga yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Nabi SAW larang kita daripada qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar di tempat lalu lalang, orang ramai, ataupun di tempat-tempat kawasan-kawasan kan yang digunakan oleh manusia untuk berteduh. Itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Antara adab qada hajat yang diajarkan juga oleh Nabi SAW adalah kalau boleh elakkanlah kan daripada kita buang air kecil ataupun air besar di tempat lubang kan, dekat mana-mana lah kan, dekat hutan ke dekat padang pasir ada lubang kan, kemudian kita buang air kecil kat situ. Takut-takut dalam lubang tu barangkali ada binatang yang berbisa, yang mana kalau kita tak berhati-hati, kita buang air kecil dekat lubang tersebut, tiba-tiba keluar binatang yang berbisa memudaratkan kita. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Antara adab qada hajat juga yang boleh kita tambah pada malam ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, adalah kita ni sebaiknya pilih tempat yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Bukan kita buang air kecil ataupun air besar dalam keadaan orang boleh melihat kita. Especially kalau kita bukan berada dekat dalam bangunan. Kalau berada dalam bangunan, dalam toilet, biasa ada pintu kan, tak dapat dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita berada di hutan, berada di padang pasir, kalau boleh, kalau nak buang air besar ataupun kecil, pilihlah tempat yang tak dapat dilihat oleh orang ramai. Kerana menutup aurat itu hukumnya wajib. Manakala mendedahkan aurat itu hukumnya adalah tidak dibenarkan. Antara adab yang diajarkan oleh para ulama kita berkaitan dengan qada hajat juga adalah bila kita buang air kecil adalah dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Antara hikmahnya adalah kalau kita berdiri, kita buang air kecil, takut-takut air kencing kita tu, najis yang kita keluarkan tu macam terpercik kan. Terkena dekat anggota badan kita ataupun terkena dekat pakaian kita. Maka kata para ulama, yang lebih sempurna adalah buang air kecil dalam keadaan seseorang itu dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berdiri. Antara adab yang diajarkan oleh para ulama kita juga berkaitan dengan adab qada hajat adalah abstain. Mengelakkan diri daripada berkata-kata ketika mana kita sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Elakkanlah daripada berkata-kata, elakkanlah daripada bernyanyi kan, ketika mana tak sekala mana kita sedang buang air kecil. Antara adab juga yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dikaitkan dengan qada hajat adalah menggunakan tangan kiri kita ketika mana kita beristinja ataupun beristijmar. Kalau kita gunakan air untuk beristinja, kan, maka gunakanlah dengan tangan kiri untuk kita membersihkan tempat najis. Sama juga kalau kita gunakan benda selain daripada air. Kita gunakan sebagai contoh batu, atau kita pergi kat satu kawasan air tak ada, yang ada cuma toilet paper, kan, toilet roll, cuma itu yang ada. Kalau terpaksa gunakan toilet roll juga, kita menggunakan tangan kiri untuk membersihkan tempat najis. Adapun tangan kanan ni kebiasaannya digunakan bagi al-asya' at-tayyibah, bagi perkara-perkara yang baik kan, seperti kita makan, minum gunakan tangan kanan, bersalaman dengan orang lain kita gunakan tangan kanan. Bagi perkara-perkara yang kurang elok kita menggunakan sebelah kiri sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antara adab juga yang diajarkan oleh para alim ulama kita dan juga Nabi SAW, kalau kita berada dekat open space, kawasan lapang, bukan dalam bangunan, kalau boleh elakkanlah daripada kita menghadap ke arah kiblat ketika mana kita qada hajat.
Elakkanlah juga daripada membelakangkan kiblat. Ketika mana kita qada hajat, kita buang air kecil ataupun buang air besar. Apakah hikmahnya? Kata sebahagian di kalangan ulama, antara hikmahnya adalah kerana menghormati, kan, direction ataupun arah, kan, yang kita gunakan semasa kita mendirikan solat. Ini adalah bagi hukum kalau sekiranya kita berada kat open area, kan, tanah lapang dekat hutan. Adapun kalau sekiranya kita berada dalam bangunan dan toilet menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat dalam keadaan kita berada dekat dalam bangunan, dekat dalam rumah, dekat tempat kerja, maka itu tidak menjadi masalah. Antara adab juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, kan, adalah ataupun keringanan, kelonggaran yang diberikan dalam Islam ini adalah penggunaan batu, kan. Betul, kalau kita buka kitab-kitab fikir, selain daripada penggunaan air untuk beristinja, Nabi SAW juga membenarkan penggunaan batu. Tadi kita explain, kenapa batu, Ustaz? Kenapa dalam hadis sebut tentang batu, kan? Sebagaimana kita maklum, Nabi SAW tinggal dekat daerah Tanah Arab. Begitu juga dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi antara bahan yang mudah didapati selain daripada air, especially kalau nak membersihkan tempat najis, adalah batu. That is why kita lihat banyak perbincangan para ulama adalah berkaitan dengan batu. Kan? Adapun pada zaman ini, kalau di sana ada bahan-bahan yang lain yang boleh dimanfaatkan untuk mengesat, membersihkan tempat najis, maka boleh sahaja memanfaatkan bahan tersebut asalkan dia boleh fulfill the same objective, iaitu membersihkan tempat najis. Antara adab yang diajarkan juga oleh Nabi SAW ketika mana kita beristinja adalah tak dibenarkan kita beristinja dengan menggunakan perkara-perkara yang dihormati. Tak dibenarkan kita beristinja dengan menggunakan makanan, baik makanan kita ataupun makanan binatang. Hatta tulang pun tak boleh digunakan untuk kita beristinja. Kerana kata Nabi SAW itu termasuk dalam makanan bagi golongan jin. Tidak dibenarkan kita, manusia, untuk beristinja dengan menggunakan makanan, baik makanan manusia ataupun makanan golongan jin, iaitu salah satunya adalah tulang, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antara adab qada hajat yang juga diajarkan oleh Nabi SAW adalah apabila kita keluar, kan, daripada tempat buang air itu, kan, kita keluar dengan kaki kanan, kemudian kita baca ghufranak. Kan. Apa maksud ghufranak? Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan ghufranak adalah as'aluka ya Rabb ghufranak. Aku minta kepadamu ya Allah pengampunanmu. Ghufranak yang kita baca bila keluar daripada toilet, bila selepas kita qada hajat, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini timbul satu persoalan, kan? Kenapa Nabi SAW ajar orang-orang Islam selepas qada hajat, selepas dah istinja, kan, bila kita keluar daripada tandas, keluar daripada tempat qada hajat, kita minta ampun kepada Allah. Apa kaitan qada hajat dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dekat sini ulama bincangkan. Sebahagian di kalangan ulama berpandangan antara hikmah kenapa kita minta ampun kepada Allah selepas kita qada hajat, selepas kita buang air, adalah kerana bila kita kat dalam toilet, kan, kita kan tak dibenarkan untuk berkata-kata dalam toilet. Tak sepatutnya kita baca Quran dalam toilet. Tak sepatutnya kita baca hadis Nabi SAW dalam toilet. Tak sepatutnya kita baca secara kuat, baca doa ataupun zikir. Itu bukan adab kita berada dekat dalam tandas. Jadi kata sebahagian di kalangan ulama, barangkali kita minta ampun kepada Allah, Nabi ajar kita minta ampun kepada Allah selepas daripada qada hajat,
adalah kita minta ampun kepada Allah kerana ketika mana, di saat mana kita berada kat dalam toilet, dalam tandas, kita tak dapat nak berzikir pada ketika tersebut, tak dapat secara verbal kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak dapat berzikir pada ketika itu kerana berada kat dalam tandas. Kan masa waktu yang kurang sesuai untuk berzikir dengan menggunakan lidah kita. Kata sebahagian di kalangan ulama, antara hikmah kenapa kita minta ampun kepada Allah, kita cakap ghufranak selepas kita selesai daripada qada hajat, selepas keluar daripada tandas, adalah kerana kita minta ampun di atas kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun kepada Allah di atas kekurangan kita mensyukuri nikmat makanan dan minuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi sebab kita mengatakan ghufranak, yang bermaksud, ya Allah, aku meminta pengampunan daripadamu. Kan? Jadi itu merupakan sebahagianlah daripada adab-adab qada hajat yang ingin kita kongsi dengan antum pada malam ini. Kan? Jadi hari ini kita punya perbahasan adalah lebih kepada taharah sebagaimana yang dikongsi oleh sang pengarang kitab ini. Jadi sebagai kesimpulan untuk malam ini kita sentuh 3 perkara. Pertama adalah tentang pengertian taharah ataupun dalam Melayu seringkali disebutkan sebagai bersuci. Dalam bahasa Inggeris selalu disebutkan sebagai purification. Kita kongsi dengan antum tentang pembahagian taharah. Pembahagian taharah ada yang dikaitkan dengan mengangkat, menghilangkan hadas. Ada pula dikaitkan dengan menghilangkan najis. Itu juga termasuk dalam pembahagian taharah. Berkaitan dengan cara membersihkan najis selepas qada hajat, selepas buang air kecil ataupun besar. Pada asalnya kita menggunakan air. Itulah yang terbaik, kan? Pendekatan yang terbaik untuk menghilangkan najis. Pada zaman Nabi SAW, oleh kerana mereka tinggal daerah padang pasir, kalau air tak ada, maka Nabi SAW menggunakan batu. Nabi benarkan para sahabat untuk menggunakan batu dalam bilangan yang ganjil, yang dapat mengesat najis kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pada zaman ini, sebagaimana saya kongsi tadi, tak semestinya gunakan batu. Kan boleh guna bahan-bahan yang lain. Kita kalau dekat public toilet, letaklah tap tak ada, air tak ada, kita pun tak bawa botol. Kan? Yang ada cuma toilet roll sahaja kat dalam tandas, boleh juga dimanfaatkan toilet roll untuk membersihkan tempat najis kita. Cuma kata para ulama, dengan kita menggunakan bahan seperti batu, bahan seperti toilet roll ni semua, dia tak sesempurna menggunakan air. Menggunakan air dalam beristinja ni lebih membersihkan lagi lah. Nak compare dengan, nak dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, penggunaan air ni adalah lebih afdal, lebih utama. Kan lebih mudah digunakan untuk menghilangkan najis. Kan? Jadi pada hari ini kita kongsikan terlebih dahulu 3 perkara ini sebelum kita membincangkan isu-isu yang lain pada sesi kita yang akan datang, insya-Allah taala. Jadi pada malam ini saya berpada setakat di sini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesalahan, ada kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.